Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin khas edisi tengah hari 1 Mac 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul Safi'i Ahmad meluangkan masa menyertai aktiviti gotong royong membersihkan tapak rumah mangsa kebakaran di Kampung Masjid Hilir Darul pada Ahad. Program dianjurkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Masjid Darul itu turut disertai beberapa agensi kerajaan yang lain seperti Pejabat Daerah, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Rela dan Saberkas Cawangan Darul. Kebakaran yang berlaku pada 31 Januari 2021 itu meranapkan sepenuhnya rumah milik Rahim Ali menyebabkan beliau sekeluarga hilang tempat berteduh. Musibah dialami Rahim mendapat perhatian pihak kerajaan dan telah meluluskan sebuah rumah baru kepada beliau di bawah program bantuan rumah PBR hasil usaha Safi'i serta pihak Jawatankuasa Bencana Daerah Darul melalui Pegawai Daerah Darul. Dalam program tersebut, Safi'i berkesempatan menyampaikan kenyalang gold card kepada beberapa penerima dari kampung berkenaan. Berita seterusnya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS tidak pernah mengabaikan pembangunan dan keperluan sekolah di daerah Limbang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang berkata, untuk itu Kerajaan Sarawak menerusi Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA telah menyediakan sejumlah peruntukan bagi membaik pulih sekolah daif di daerah Limbang termasuk Asrama Pelajar Sekolah Kebangsaan SK Penganan. Selain itu, turut disalurkan geran tahunan di bawah Adun kepada Persatuan Ibu Bapa PIBG berjumlah RM5,000 pada tahun 2020 untuk membeli 3 unit LCD projektor bagi memastikan keberkesanan sistem pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Semasa berucap di majlis penyerahan LCD projektor kepada Guru Besar SK Penganan baru-baru ini, Paulus menambah pada tahun ini beliau telah meluluskan geran sejumlah RM5,000 lagi kepada PIBG sekolah-sekolah yang bertujuan melaksanakan aktiviti-aktiviti sekolah. Selanjutnya, inisiatif Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya Aidil Lariwo bersama Kelab Belia Sejati Sadong Jaya dengan menganjurkan program Juh Gunting Rambut percuma kepada pelajar sekolah kebangsaan Pendam pada Sabtu mendapat sambutan menggalakkan daripada para ibu bapa dan guru. Program dilaksanakan dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan serta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK itu bertujuan menyantuni pelajar-pelajar lelaki sebagai persediaan memasuki sesi persekolahan yang bermula Mac ini. Sokongan yang mantap daripada pihak pengurusan sekolah juga telah menjadikan aktiviti tersebut berjalan lancar dengan mengikut garis panduan SOP yang ditetapkan. Manakala di Mukah, program vaksinasi fasa pertama petugas barisan hadapan KKM dan bukan KKM di daerah itu bermula dengan jayanya bertempat di Klinik Kesihatan Bahagian Mukah pada Jumaat. Ia menyaksikan seramai 48 individu telah divaksinasi dengan yang terawal antaranya Pegawai Kesihatan Bahagian Mukah Dr. Huzaimah Hussein dan Pengerusi Jawatankuasa Bencana Bahagian Mukah merangkap Residen Bahagian Mukah Hamdiah Bakir. Semasa ditemu ramah selepas menerima suntikan, Hamdiah menyeru masyarakat di Mukah untuk tidak merasa ragu-ragu mengambil vaksinasi tersebut. Alhamdulillah, semasa diadakan vaksinasi ini, keadaannya seperti biasa saja dan tidak ada pun rasa selainnya lah. Dan saya bersyukur kerana program ini telah berjalan dengan baik dan saya menyerulah kepada masyarakat kita di bahagian Mukah untuk tidak merasa ragu-ragu untuk mendapatkan vaksinasi ini. Di samping itu, saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan Kerajaan di Sarawak kerana menyediakan vaksinasi yang percuma kepada seluruh rakyat. Sementara itu, Dr. Huzaimah memberitahu untuk bahagian Mukah, program vaksinasi fasa pertama akan dilaksanakan sehingga Rabu. Beralih ke laporan berikut. Pusat Kebudayaan Bidayuh di bawah Persatuan Pembangunan dan Penyelidikan Pergerakan Singai Sarawak REDIMS dijangka siap pada tahun 2022. Presiden REDIMS Datuk Peter Nansian Ngusi memberitahu projek Pusat Kebudayaan Bidayuh itu kini sudah siap kira-kira 70%. Semasa melakukan tinjauan ke tapak projek berkenaan di Kampung Apar Bauk pada Jumaat, beliau menambah pusat kebudayaan itu dijangka mampu menjana ekonomi masyarakat setempat dan merangsang sektor pelancongan domestik. Dalam pada itu, beliau merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan yang telah menyalurkan peruntukan bagi memastikan projek berkenaan berjaya disiapkan.
Selanjutnya, susulan penemuan virus wabak demam babi Afrika ASF di Pita Sabah baru-baru ini, kemasukan haiwan ternakan khususnya babi sama ada hidup maupun sembelihan berbentuk daging disekat dari memasuki Sarawak berkuat kuasa serta-merta sehingga arahan dikeluarkan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pertanian dan Veteriner Negeri juga telah mengarahkan untuk memperketatkan pemeriksaan di pintu sempadan Merapok Sarawak dan Sindumin Sabah termasuk semua pintu masuk di seluruh Sarawak. Pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan termasuk biosecurity, merangkumi sanitasi kepada kenderaan dan barangan yang dibenarkan masuk oleh pihak Jabatan Veteriner Sarawak di samping mengedarkan risalah-risalah berkaitan virus penyakit ASF sebagai peringatan berjaga-jaga. Sedikit berita hiburan. Program reality TV Stars terbitan TVS akan menjadi satu fenomena baharu dalam industri hiburan tanah air akan mula bersiaran mulai 16 Mac 2021. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Media Sarawak SMG, Suhaimi Sulaiman berkata, program tersebut bakal melonjakkan bakat peserta ke tahap yang lebih tinggi sekaligus memanfaatkan industri kreatif tempatan terutamanya di Sarawak. We are actually introducing a reality TV show, 100% content dia we develop internally. Kita tak beli format dari luar, and we hope to export this format. So I'm so proud of the young team who actually worked really hard, conducted the whole thing online, and now we bring it on television. So that's number one. Number two, this is a different format where you have singing, you have hosting, and you have acting. So it's a different format in that case. Dan yang paling membanggakan adalah apabila kita mengadakan satu pertandingan itu secara online, kita tidak terbatas kepada Sarawak ataupun Malaysia, tetapi kita membuka ruang ini untuk menjadikan industri kita sangat hebat di mana ada juga peserta dari negara jiran, tunggukan sangat hebat. Dan akhir sekali, I've already combined the 5. Okay, the last one is we are very happy because we feel that this will make Kuching the big hub of content. So that's basically kita jadikan Kuching ini a big, serious media content hub basically. Sementara itu, penerbit TV Stars Nur Baizura Abu Mansur berkata, rancangan realiti tersebut bakal menjadi penanda aras bagi arena seni tempatan khususnya kepada para peserta dalam perjalanan untuk menjadi seorang bintang. Tambah beliau, TV Stars adalah program yang unik dan berlainan dari rancangan pencarian bakat lain kerana ianya bakal dihasilkan 100% secara maya dan disiarkan di kaca televisyen berikutan keadaan pandemik COVID-19. Rancangan realiti pertama terbitan TVS itu bakal menemui para penonton selama 3 musim dan menjadi platform untuk mengetengahkan bakat nyanyian, pengacaraan dan lakonan para peserta. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.